Anda sedang mengikuti Bicara Politik Ekonomi dan dibawakan secara langsung dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan pada malam ini elok kita memberikan suluhan terhadap perkembangan ekonomi dan juga kerancakan dinamika pembangunan bagi sesetengah negeri. Pastinya bila kita bercakap soal satu-satu negeri, petunjuk utama yang akan kita bicarakan, yang akan kita kupas dan berikan suluhan adalah aspek dinamika ekonomi, petunjuk-petunjuk ekonomi yang dibawakan. Tetapi yang sering kali dipolemikkan adalah perimbangan di antara pembangunan itu dan mengekalkan tradisi. Kerana pada malam ini secara spesifiknya kita akan berbicara bersama tetamu yang telah pun kami bawakan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan pada malam ini. Negeri yang penuh dengan adat dan dikenali sinonim dengan adat papatih. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih kerana sempat. Tidak jam, tidak sesak. Perjalanan hari ini agak menarik dan tak berlaku apa-apa. Ya, cuaca juga. Cuaca pun menarik. Jadual Datuk Seri ini semakin menghangat ini. Ya, saya kira pastinya jadual begitu. Ya, agak letih dengan dengan tugasan dan kempen. Ya. Dan kita sedia maklum bahawa itulah yang harus diharungi. Okay. Dan saya rasa bertuah dapat berada di RTM pada malam ini. Bersama kami. Datuk Seri menyebutkan soal tugas-tugas. Ini saya selalu menyebut datang bersama package tugas itu dan sudah dijangkakan saya kira untuk menggalas tanggungjawab sebesar ini. Dan realitinya ia merupakan satu tempoh peralihan yang menarik untuk kita berikan suluhan, untuk kita bincangkan pada malam ini. Datuk Seri, saya mohon izin kami mewar-warkan talian yang bakal kami buka nanti untuk anda berinteraksi bersama Menteri Besar Negeri Sembilan. 0322829841 akan kami kongsikan seketika nanti taliannya itu yang disiarkan di bawah kaca TV anda. Selain daripada memanfaatkan Facebook, anda lungsuri pautannya di Berita RTM. Di situ tempatnya untuk anda berkongsi pandangan dan juga bertanyakan soalan. InsyaAllah dalam kesempatan selama 1 jam ini, tinggal 58 minit berbaki, kita akan berbicara bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar. Isu-isu menarik ini ramai yang mungkin akan menanti dan nak mengaitkan dengan hari Sabtu ni, kenduri besar di Negeri Sembilan itu. Menarik. Jadi sebelum kita memulakan bicara ini, kita ikuti bingkisan yang telah pun Hafiz persiapkan. Jadi berbicara tentang keseimbangan tradisi dan juga kerancakan ekonomi. Kalau Hafiz, apakah kita akan berkongsikan bingkisannya atau bagaimana? Okey, kita teruskan dulu dengan buat bicara. Kita ikuti bingkisan yang telah pun kami sediakan. Jadi ikuti bingkisan ini. Dengan lebih 60% penduduknya beragama Islam, maka polemik dalam kalangan rakyat di Negeri Sembilan lebih tertumpu kepada isu pembangunan ekonomi menyeluruh dan nilai-nilai Islami serjagat yang dibina secara bersama sebagai sebuah negeri. Persoalannya, bagaimanakah dimensi pembangunan semasa akan diadun dalam konteks pentadbiran baru selepas pilihan raya umum 14 yang lalu? Adakah Negeri Sembilan yang sinonim dengan adat papatih telah melunturkan keluhuran tradisi ini? Bagaimanakah keseimbangan di antara tradisi dan kerancakan ekonomi semasa dapat dikepilihkan seoptimalnya? Isu kos sara hidup, peluang pekerjaan dan kualiti pendidikan masih menjadi isu pokok yang dipolemikkan rakyat di pelbagai peringkat. Isu berkenaan sebenarnya lebih bersifat nasional berbanding kenegerian. Namun, pentadbiran negeri pastinya mempunyai konteks operasional yang boleh ditangani, khususnya dengan mengembling agensi-agensi negeri dalam menentukan keutamaan dan kaedah pengembangan ekonomi. Perubahan besar yang berlaku pada Mei tahun lalu bukan sahaja berlaku di peringkat nasional, malah turut berlaku di tanah adat bertuah ini. Pelbagai agenda dan idea telah diutarakan. Kini kita ingin melihat sejauh mana agenda dan idea ini digerakkan dan bagaimanakah hasil akhirnya. Cabaran ini kekal menjadi hambatan kepada kerajaan di bawah kepimpinan baru hari ini dalam mengotorkan janji dan merakyatkan segala pembangunan ekonomi sekaligus mengekalkan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Bicara politik ekonomi malam ini akan merungkai dengan jelas dan terperinci isu sejagat yang bermain di mata masyarakat negeri adat pepatih ini.
Secara langsung kami bawakan dalam bicara politik ekonomi. Yang Mak Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Negeri Sembilan 0322829841 adalah talian yang kami sediakan nanti. Kita baru saja menghangatkan bicara ini. Selain daripada Facebook, anda boleh manfaatkan pautannya di Berita RTM, bertanyakan soalan, berkongsi pandangan, bahkan mungkin berkongsi anekdot untuk manfaat khususnya masyarakat Negeri Sembilan secara spesifik, tetapi pastinya rakyat seluruh Malaysia juga boleh berpartisipasi di dalam perbincangan ini bercakap tentang Negeri Sembilan. Tadi Hafiz sudah pun membina polemik perimbangan antara mengekalkan tradisi kerana hanya Negeri Sembilan saja yang ada adat pepati itu seperkara. Tetapi juga saya bila melihat Negeri Sembilan, Datuk Seri, saya cenderung untuk menganggapnya sebagai sebahagian daripada KL Raya, Greater KL itu, kerana lempahan berjiran dengan Lembah Kelang. Ini menjadi kelebihan kepada Negeri Sembilan, bahkan juga Melaka kemudiannya. Dalam konteks petunjuk ekonomi, apa yang boleh kita kongsikan pencapaian Negeri Sembilan buat masa ini? Alhamdulillah kita melihat bahawa sepanjang 2018 di mana kita telah menunjukkan prestasi yang baik, kita telah meningkatkan pelaburan daripada 1.41 bilion pada 2017 telah meningkat kepada 2.86 bilion, bermakna peningkatan 100% pada tahun lepas, dan ini menunjukkan kepada kita keyakinan pelabur luar dan pelabur domestik kepada Kerajaan Negeri Sembilan, dan ini juga memberi ruang pekerjaan kepada lebih kurang 3,300 peluang pekerjaan kepada anak negeri, dan ini kita harapkan akan menjadi pemangkin kepada peluang-peluang pekerjaan, dan juga kita mengharapkan bahawa negeri ini kita dapat bangunkan mengikut acuan kita. Kita nak lihat anak negeri dapat tinggal di Negeri Sembilan. Kita berharap mereka tidak keluar kerana kita sedia maklum Negeri Sembilan hanya diduduki 1.3 juta penduduk. Jadi kita memerlukan ramai anak-anak negeri dapat tinggal di Negeri Sembilan dan memacu ekonomi negeri kita, insya-Allah. Datuk Seri memberikan gambaran tadi yang kalau istilahnya kita sebut sebagai satu angka yang impresif kerana jumlah pelaburan dan jumlah pelaburan asing kedua-duanya hampir meningkat 100% dalam tempoh. Dalam keadaan di mana Pakatan Harapan baru memimpin hampir setahun, apa resepi ajaibnya sehingga memungkinkan pencapaian yang sebesar itu, ataukah ia merupakan legasi daripada pentadbiran sebelum? Kita kena sedia maklum bahawa selepas saja kita memenangi, kita meneruskan, walaupun yang baik itu kita teruskan, dan alhamdulillah apabila kita melihat keyakinan pelabur-pelabur di Negeri Sembilan untuk mereka yang membesarkan pelaburan mereka, di samping kita melihat bahawa keyakinan pelabur baru untuk datang ke Negeri Sembilan, kerana mereka melihat bahawa kos yang ada di Negeri Sembilan itu lebih menarik, dan peluangnya berhampiran dengan KLIA dan juga berhampiran dengan Pelabuhan Kelang, dan ini merupakan kawasan yang menarik sekarang, dan kerana itu apabila saya mengambil alih pentadbiran itu, saya melihat MVV, Malaysian Vision Valley itu harus diperkasakan semula, di mana saya meletakkan harapan supaya kawasan yang pertama yang harus dibangunkan adalah kawasan perindustrian, kerana dia memberikan peluang pekerjaan, dan di samping dapat menarik pelaburan, dia juga akan membawa impak yang besar untuk kemajuan di kawasan sekeliling. Kerana kita sedia maklum projek aliran kereta api laju itu ditangguhkan. Jadi kita kena memikirkan apakah alternatif itu. Kita hari ini, dan saya bersama Saim Dabi bersetuju bahawa perkara yang harus kita tumpukan sekarang adalah peluang pekerjaan, dan alhamdulillah dalam tempoh yang sama juga tahun ini pelabur datang untuk membangunkan kawasan pembangunan industri di kawasan tersebut. Di awal bicara ini Datuk Seri menyebutkan soal menyediakan peluang pekerjaan, dan data yang digambarkan oleh Datuk Seri tadi juga peningkatan daripada tahun sebelumnya, dan Datuk Seri menyatakan bahawa ia peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Betul. Di sini ada saya di awal bicara juga saya menyebutkan soal limpahan, kerana mungkin proses urbanisasi itu agak pesat di Negeri Sembilan, berikutan ia berada berdekatan dengan KL Raya, namun perlu ada perimbangan untuk juga masuknya
bakat-bakat yang akan menjadi pendorong utama. Bagaimana perimbangan antara peluang kepada anak tempatan dan juga keperluan untuk mengimbangi keperluan bakat dalam memacu ekonomi Negeri Sembilan itu akan dapat dicapai. Itu yang kita lihat hari ini, ramai anak-anak negeri yang pintar-pintar, yang kita tahu punya bakat yang besar berada di luar, dan jika peluang ini dapat kita bina, kita nak mereka kembali untuk sama-sama duduk di Negeri Sembilan di samping orang luar yang berada di luar juga boleh bersama dengan kita untuk memastikan pembangunan itu dapat kita garapkan dan kita boleh lajukan lagi supaya ia memberi impak yang cukup baik kepada Negeri Sembilan, dan kita nak pembangunan ini dilihat mengikut acuan yang terbaik dan teratur. Kita tak nak ada masalah kemudian hari. Kita juga ingin melihat kelestarian Negeri Sembilan itu dijaga, adatnya dijaga, perancangan tentang pembangunan dan juga alam sekitarnya diutamakan. Ini bagi memastikan bahawa Negeri Sembilan itu kita lihat akan membangun dengan teratur dan tersusun insya-Allah. Rumah mampu milik. Ya. Ini ramai yang ternanti-nantikan sebab banyak negeri yang saya pernah berbual pendekatan Selangor misalnya, dan kini Negeri Sembilan juga di bawah pentadbiran Pakatan Harapan mungkin ada agenda untuk mengisi keperluan rumah mampu milik dalam konteks Negeri Sembilan. Dan kita saya mengambil kesinambungan pimpinan terdahulu dan kita melihat bahawa penerusan dasar mampu milik walaupun baru diperkenalkan oleh kerajaan yang terdahulu, tapi kita meneruskan kerana kita melihat bahawa ada perkara-perkara yang harus kita pertahankan. Contohnya 50% kota rumah mampu milik itu dapat kita pastikan dibina. Jadi kita ada type A, type B dan type C, di mana type A berharga RM80,000, kita type C di bawah RM250,000 dan type C RM400,000 ke bawah. Jadi ini memberikan ruang kepada penduduk Negeri Sembilan untuk mempunyai rumah tersebut. Dan alhamdulillah kita hari ini lebih kurang ada 1,300 rumah type A yang akan siap dibina, dan ini akan memberi ruang kepada penduduk di Negeri Sembilan untuk mereka memiliki rumah tersebut, di mana 170 lebih telah diundi, dan selepas ini dalam tempoh terdekat ini kita juga akan mengundi lebih kurang 1,200 lagi untuk memastikan penduduk di Negeri Sembilan mendapat rumah type A yang mana harganya RM80,000, dan ini untuk penduduk yang berada yang dalam keadaan di bawah B40. Dan kita juga hari ini negeri yang pertama melancarkan bukan negeri yang pertama, kita melancarkan tapak perumahan untuk penjawat awam, di mana rumah tersebut berukuran 22 kali 65 kita jual pada harga RM90,000. Dia dijual bukan untuk quarters Bukan untuk quarters. Dan kita juga buat satu type lagi di mana kita buat rumah berukuran 22 kali 70. Kita jual pada harga RM250,000. Dan ini kita dalam satu kawasan di Bandar Seremban, dan kita rasa ini kita bina sebanyak 350 unit untuk penjawat awam. Tujuan dia adalah untuk membantu penjawat awam yang dalam kategori B40 untuk mendapat perumahan mereka, dan mereka layak kalau rumah tersebut mereka beli dalam harga RM90,000. Jika mereka membuat pinjaman pun mereka hanya membayar RM400 lebih, dan ini memberikan keringanan kepada golongan ini. Dan kita sedia maklum juga ramai di kalangan penjawat awam yang tidak dalam keadaan mampu, dan kita juga lihat ada sebahagian mereka dalam kontrak. Jadi kita beri peluang kepada golongan yang dalam kontrak ini juga memiliki rumah tersebut. Dan syaratnya hari ini kita telah terangkan, dan insya-Allah rumah ini akan kita telah lancarkan tadi tapaknya, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan pembinaannya. Pelancarannya dibuat hari ini? Ya. Okey. Kini berbanding dengan yang kerajaan terdahulu, kita lihat mereka nak jual rumah tersebut dalam harga RM265,000 yang dilancarkan dahulu, tapi rumah tersebut dibatalkan kerana pemaju menarik diri. Tapi kita hari ini di tapak yang lain, bukan tapak tersebut, sebab kita ada dapat tapak baru, dan kita lancarkan yang baru yang harganya
sebenarnya memang mampu dimiliki oleh penjawat awam. Okay. Saya cuba memahami kerana inisiatif itu pernah cuba diperkenalkan, pemajunya menarik diri. Kita tahu apa masalah di sebalik tergencatnya agenda itu dahulu? Mungkin tapak yang ada itu belum dikenal pasti. Dan samping itu juga kita melihat bahawa sebenarnya penjawat awam di bawah itu inginkan rumah yang selesa, yang mampu mereka miliki, yang mana berada di Bandar Seremban, dan ini yang harus kita lihat. Kerana kita nak lihat saya ingin melihat bahawa penjawat awam golongan ini tidak bekerja di luar yang terlalu jauh, tetapi mereka mendapat perumahan yang hampir dengan tempat kerja mereka, iaitu di Bandar Seremban. Jadi ini akan memberikan satu insentif kekuatan kepada mereka untuk bekerja bersungguh-sungguh memastikan kejayaan. Saya membayangkan Datuk Seri, bila Datuk Seri menyatakan ia khusus untuk penjawat awam, oleh kerana ia hanya di Seremban, orang Kuala Lumpur pun minatnya tu. Tapi ini untuk penjawat awam Negeri Sembilan. Awam Negeri Sembilan, negeri saja. Itu peringatan diberikan oleh Datuk Seri. Untunglah orang Negeri Dan ada satu agenda disebut sebagai satu keluarga satu rumah. Nanti saya mohon Datuk Seri untuk memperpanjangkan lagi. Selain daripada talian bakal mula kami buka nanti 0322829841 dan juga Facebook anda boleh manfaatkan di pautannya Berita RTM. Jadi kita berjeda seketika, kembali selepas ini bersama Menteri Besar Negeri Sembilan. Jelajah berbasikal terbesar di rantau Asia Tenggara. Petronas Letor di Langkawi, Malaysia 2019. Kini kembali untuk memulakan kayuhannya. Lapan hari saingan. Di 8 peringkat perlumbaan. Bakal mencabar kemampuan pelumba dari 22 buah negara. Petronas Letor di Langkawi, Malaysia 2019. Bersama kami sepanjang 6 hingga 13 April 2019 di RTM. Berdaya nilai intelektual, mentadabbur nilai rahmah. Refleksi diri, sucikan jiwa di lembah ilmu Taman Syurga. Menyemai akhlak luhur, membina masyarakat sejahtera. Forum Perdana, rahmat untuk semua. Kesejukan dan deruan sungai membawa Nadia ke sini. Percutian dalam keindahan dan kehijauan alam serta sebab kehidupan dulu susahlah, tak ada macam sekarang kan. Senang sikit orang cakap. Tapi kesusahan tu kita kena tanggung lah. Pajak bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, pada warga-warga Makwit yang banyak membantu pajak, alhamdulillah.
0377108841 mula kami buka dan juga anda boleh memanfaatkan pautan di Facebook Berita RTM, bertanyakan soalan dan berkongsi bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Pusingan awal kita banyak bercakap soal perumahan dan juga petunjuk-petunjuk ekonomi. Saya bertanyakan satu soalan tadi, dasar satu keluarga satu rumah. Ya, bagaimana ia boleh dicapai? Ini yang kita lihat dan kita ingin melihat bahawa bukan saja di Bandar Seremban, Port-Dickson, Nilai, tetapi di kawasan-kawasan seperti Tampin, di Jempol, di Kuala Pilah, kita nak pastikan bahawa perumahan itu mencukupi dan kita berharap satu keluarga mempunyai rumah mereka sendiri yang mampu mereka beli, dan ini harapan kerajaan negeri dan kita melihat bahawa inilah fokus utama kita untuk memastikan pelaksanaan satu keluarga satu rumah tersebut. Semua angka-angka jumlah unit rumah mampu milik yang akan dibina ini, adakah itu memadai ataupun masih ada hambatan-hambatan tertentu untuk kita mencukupkan jumlah mampu milik? Dan alhamdulillah kita juga mempunyai 11 tapak yang kita cadangkan kepada Kementerian Kerajaan Tempatan untuk mereka melihat untuk membina rumah PPR, perumahan rakyat, yang mana ini kita telah cadangkan kepada pihak kementerian dan mereka juga telah datang untuk membuat lawatan kepada tapak-tapak tersebut dan insya-Allah kalau tapak bersesuaian dan kita akan bina PPR di Negeri Sembilan dan ini bagi golongan-golongan yang sasar yang menjadi tumpuan kita juga. Ya. Datuk Seri bercakap soal bakat dan juga peluang pekerjaan tadi. Pastinya bidang pendidikan akan menjadi satu instrumen strategik untuk mencapai matlamat itu. Apa yang tergambar dalam strategi Negeri Sembilan? Kita hari ini alhamdulillah bersyukur pencapaian pendidikan di Negeri Sembilan kerana dalam bidang dalam peperiksaan SPM kita berada di tangga kedua peringkat nasional yang mana kita di bawah Putrajaya saja. Dan hari ini kita bersungguh-sungguh nak memastikan bahawa bukan saja SPM, STAM kita berada tempat pertama, sijil tinggi agama kita berada tempat pertama di peringkat nasional. STPM juga menunjukkan peningkatan yang baik dan alhamdulillah pelajar-pelajar ini yang sebahagian besarnya daripada Negeri Sembilan, mereka akan meneruskan pendidikan dan kita lihat apabila kita tahun lepas kita menggalakkan anak-anak ini melanjutkan pelajaran, kita beri mereka untuk membuat ijazah RM1,000, diploma RM750 dan sijil kita beri RM500 sebagai bantuan dan kita lihat kerajaan negeri berbelanja 4.19 juta untuk tahun lepas. Ini merupakan angka yang besar berbanding tahun sebelumnya hanya 1.6 juta ringgit. Itu untuk tujuan apa? Ini untuk sebagai sokongan sokongan kepada pelajar-pelajar memasuki universiti. Ini untuk kecemerlangan IPTA. Minta maaf Datuk Seri, sebelum ini hanya sekitar 1.6 juta, di mana mereka ketika itu siapa yang melanjutkan pelajaran peringkat ijazah hanya RM750, kita tambah menjadi RM1,000, diploma ketika itu RM500, kita tambah kepada RM750. Jadi ini merupakan satu angka yang menunjukkan peningkatan kecemerlangan pelajar-pelajar di Negeri Sembilan. Apabila Datuk Seri menyebutkan tadi soal pencapaian SPM kedua tertinggi hanya di belakang Putrajaya, ini pencapaian saya lihat 3 tahun berturut-turut. Kalau ia merupakan satu pencapaian pertama mungkin kebetulan, tapi kalau 3 tahun ni selalunya ia berkait tentang strategi dan juga legacy. Apa rahsianya? Kita melihat bahawa yang penting hubungan dua hala di antara kerajaan dengan Jabatan Pendidikan. Di samping usaha-usaha kita memperkasakan pendidikan itu, kita bantu mereka dan kita juga membantu sekolah-sekolah untuk memastikan program-program untuk meningkatkan peningkatan akademik mereka kita buat, dan samping itu juga co-curriculum juga mereka kita pastikan tidak ketinggalan juga. Jadi ini yang kita bantu dan kerajaan negeri sentiasa membantu pihak sekolah dengan perancangan, dan kita apa yang penting bagi kita ialah anak yang bijak lagi cemerlang itu dapat kita bina bukan saja dari segi akademik tetapi dari segi sahsiah mereka. Dan alhamdulillah di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan hubungan yang baik ini sentiasa terjalin dan kita sentiasa dimaklumkan tentang perkembangan-perkembangan anak-anak kita
kita di sekolah. Ya, Datuk Sri menyebut tadi juga soal STAM. Ya. Dan ini satu sisi yang kerana kita, Hafiz juga memulakan bercakap soal 60% penduduk Negeri Sembilan adalah merupakan Melayu Muslim. Ya. Jadi sentimen kita juga bercakap soal tradisi agama ini akan menjadi suatu bumbu inti muatan yang besar di dalam merencana pembangunan Negeri Sembilan. Ya. Kita apabila saya mengambil alih daripada tampuk yang lepas, kita melihat bahawa STAM ini mempunyai potensi yang besar. Dan kita melihat permohonan untuk mereka melanjutkan pelajaran dan dalam bidang ini terlalu besar. Dan saya minggu lepas saya berada di Sekolah Muhammadi di Kemencih, di Sekolah STAM, dan melihat kemudahan-kemudahan yang terlalu daif, dan kita telah memberi peruntukan kepada PIBG sekolah tersebut sebanyak 200,000. Di samping Jabatan Agama Islam telah memulakan program bagi memastikan menaik taraf kemudahan-kemudahan di STAM, dan kita sekarang sedang merancang untuk membesarkan lagi kemudahan di sana bagi menampung keperluan pelajar-pelajar yang memohon untuk melanjutkan pelajaran membuat sijil STAM ini. Dan di samping itu juga di peringkat lanjutan pelajaran mereka, kita kemungkinan besar akan membuka peluang pelajar-pelajar ini melanjutkan pelajaran mereka ke Mesir. Kalau dulu agak hanya pelajar-pelajar yang membuat pendidikan medik saja yang disambung ke Mesir, tetapi kali ini kita akan buka semula pengajian agama di Mesir, insya-Allah. Jadi tidak hanya tertumpu kepada di Maghribi, tetapi kita akan juga buka balik semula di Mesir untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita. Dan ini sudah dimulakan? InsyaAllah. Okey, insyaAllah akan digerakkan. Ada pemanggil Encik Muhammad Shah dari Nilai khabarnya. Kita berikan laluan seketika. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Muhammad Shah ya? Ya, saya. Encik Muhammad Shah, ringkas dan padat. Assalamualaikum, Ya Muhammad Datuk Sri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya terus saja kepada soalan saya. Ya. Dalam semangat Datuk Sri memimpin kerajaan negeri untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, salah satu hambatan yang kita kena mengakui ialah rasuah. Jadi apakah strategi dan mungkin juga package yang Datuk Sri fikirkan ketika memerintah merajui kerajaan negeri ini untuk mengekang dan membantras berjalan rasuah ini di semua peringkat, ada dalam pentadbiran awam dan juga di sektor-sektor yang lain. Terima kasih, Datuk Sri. Terima kasih, Encik Muhammad Shah. Okey. Terima kasih atas soalan tersebut, dan kita sedia maklum bahawa kerajaan negeri di peringkat awal lagi kita telah meminta, saya sendiri, anak esko-esko telah mengisytiharkan harta bagi membendung kegiatan yang tidak bermoral ini. Di samping itu juga kita juga bermaksud saya dan seluruh esko dan pentadbiran telah mengangkat ikrar supaya bebas rasuah di Negeri Sembilan ini dapat kita laksanakan, dan kita ingin melihat bahawa pentadbiran ini dalam keadaan yang baik. Dan samping itu juga 3 minggu lepas kita juga telah meminta ketua-ketua kampung untuk berikrar memastikan mereka juga menolak rasuah, dan ini telah kita lakukan bersama dengan SPRM, dan ada program-program tambahan meningkatkan integriti supaya tidak berlaku rasuah. Samping itu juga kerajaan negeri insya-Allah akan sentiasa memastikan bahawa penjawat-penjawat awam kita dapat menjalankan amanah dengan baik, dan kita mengharapkan bahawa banyak perkara-perkara baru akan diperkenalkan di Negeri Sembilan, khususnya soal perpindahan daripada sesuatu tempat kerja, supaya mereka tidak lebih daripada 5 tahun. Kita akan pindah-pindahkan mereka supaya ini memberi peluang kepada mereka untuk meningkatkan bagaimana untuk mereka mencapai sesuatu usaha ataupun pekerjaan supaya mereka dapat mengelakkan rasuah. Jadi 5 tahun sesuatu tempat itu adalah maksimum, kita akan pindahkan mereka. Jadi ini akan memberi ruang kepada mereka untuk memberi
untuk mengelakkan daripada gejala rasuah ini menjadi satu hambatan kepada penjawat-penjawat awam. Jadi kita beri ruang untuk mereka berpindah-pindah. Jadi supaya mereka tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Familiarity. Kalau terlalu lama itu dia bercenderung untuk bercenderung. Dia jadi mengetahui segala-galanya. Itu yang kita buat insya-Allah kita sedang rancang, memang sedang kita lakukan insya-Allah. Okey. Bercakap tentang ini juga, nilai agama adalah merupakan nilai integriti yang harus diterapkan, dan saya melihat ada juga inisiatif untuk memperkemas institusi keagamaan dalam konteks Negeri Sembilan. Itulah kita melihat bahawa institusi masjid merupakan satu institusi yang paling penting dalam Islam, di mana Rasulullah SAW membina masjid. Selepas pindah ke Madinah, dia terus membina masjid, dan kita melihat banyak perkara-perkara yang harus kita ambil bagi memperkasakan masjid. Kerana itu kita telah membuat pendemokrasian masjid, di mana kerajaan tidak campur tangan. Cuma kita ingin melihat bahawa pendemokrasian itu dalam keadaan harmoni dan ia berjalan dengan baik, walaupun di peringkat awal itu agak ada kerisauan daripada saya dan pimpinan, tetapi dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini alhamdulillah hasil pendemokrasian tersebut kita melihat bahawa masjid-masjid telah dapat berjalan dengan baik. Di samping itu juga kita perkasakan institusi masjid itu bersama dengan pengusi-pengusi surau, MPKK, yang mana kita telah meletakkan sasaran 2045 ini 2024 ini sebagai satu sasaran di mana masjid dan surau dan MPKK dapat melaksanakan tanggungjawab menyantuni umat, menyantuni golongan-golongan sasar kita, dan di samping menunjukkan potensi dan peranan masjid yang sebenar. Ini yang kita nak lihat, di mana kita adakan sekarang, kita adakan kursus-kursus khas kepada masjid mengikut qaryah. Dan kita dah telah adakan 4 kursus setakat ini kepada 4 masjid, di mana yang terlibat adalah ahli jawatankuasa, pengusi dan jawatankuasa masjid, dan MPKK, serta dengan pengusi-pengusi surau di kawasan tersebut. Jadi ini akan memberikan satu pandangan kepada mereka yang cukup berbeza. Kalau dulu masjid dengan fungsinya, surau dengan fungsinya, MPKK dengan fungsinya. Tetapi hari ini kita nak fungsi itu disatukan dan mereka dapat bekerjasama walaupun ada di kalangan mereka berlainan pemikiran. Jadi ini harapan kita. Di samping itu juga saya melihat bahawa masjid apabila saya mengambil alih, kita lihat siaknya, bilalnya, allowance-nya ketika itu hanya sekitar 250-200 ringgit. Tetapi hari ini, tahun ini kita telah naikkan kepada 500 ringgit dan 450 ringgit. Dan juga dengan bilal wanita, kita telah naikkan allowance-nya. Ini tujuan dia untuk kita perkasakan masjid itu. Dan begitu juga dengan guru kafah kita, kita naikkan allowance mereka menjadi 950, sebelum ni RM900. Dan kita juga ingin memastikan bahawa dalam program keagamaan itu dapat dilaksanakan. Kerajaan negeri membelanjakan tahun ini untuk Jabatan Agama Islam, program-programnya dan aktivitinya sebanyak 18 juta. 18 juta kita belanjakan berbanding tahun sebelumnya hanya sekitar 8 ke 9 juta. Jadi kita nak bukan amount itu, tetapi kita nak memperkasakan bidang agama ini. Sampai itu juga tahun ini kita menjadi tuan rumah Majlis Tilawah Al-Quran, dan alhamdulillah pada tahun ini juga kita pertama kali qaryah kita menjadi johan, dan juga kita juga menjadi johan keseluruhan hafazan. Hafazan ini merupakan satu pengiktirafan dan kejayaan kepada kita, dan inilah program-program yang kita jalankan.
Dan kita juga adakan program solat bulan solat solat Negeri Sembilan, di mana telah kita jalankan dan kita teruskan dengan program-program yang lain. Dan ini juga memberi banyak, saya lihat dia membuka minda di pimpinan di masjid untuk menggalakkan golongan-golongan kita berjemaah di masjid. Ada sebuah masjid itu apabila solat subuh, yang anak-anak sekolah tu solat subuh, dia ada bagi duit poket ada untuk insentif. Jadi ini merupakan satu perkara baru yang kita, walaupun kita tidak fikirkan, kita nak masjid yang fikirkan. Jadi insentif ini telah berjaya menarik anak-anak muda kita. Ya, apabila Datuk Seri menyebutkan tadi soal pendemokrasian masjid, saya kira itu merupakan satu usaha dan gagasan yang besar. Dan Datuk Seri juga mengatakan di peringkat awal ada kebimbangan pada peringkat awal kerana kita tahu sensitiviti masjid dan bagaimana ia telah menjadi instrumen politik baik mana-mana belah sekalipun. Jadi saya ingin meneroka pemikiran Datuk Seri dalam konteks pendemokrasian masjid. Pengalaman seperti mana yang telah dilaksanakan di Negeri Sembilan dan apa dapatannya serta apa garis panduannya untuk mengelakkan, tadi Datuk Seri menyatakan mengekalkan keharmonian. Kerana kecenderungan itu saya melihat di bawah Pakatan Harapan ini ada cabarannya, bila terbuka maka ia menjadi terbablas, lepas. Jadi ini yang kita akan tangani selepas kita berehat seketika, bercakap bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Negeri Sembilan. Kembali selepas ini. Menarik Nurani TV1. My Halal setiap Isnin 6 petang. Anda Mushkil setiap Selasa 6 petang. Sini ada jawapan. Fikrah setiap Rabu 6 petang. Tilawah interaktif setiap Khamis 6 petang. Ilmu Akaid setiap Jumaat 6.30 petang. Kenabian itu tidak dapat diusahakan oleh seseorang. Getaran setiap Sabtu 6.30 petang. Persada Jurnal setiap Ahad 6.30 petang. Teruskan menuntun Nurani di TV1. Untuk kali ini, saya akan membawa anda memancing ke Tasik Kenyir. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh seorang lagi selebriti. Ini adalah selebriti yang saya maksudkan tadi, iaitu seorang kartunis dan juga seorang pelukis. Assalamualaikum. Aduh, bagus. Betul apa yang selalu Acapan gunakan bila nak turun pergi memancing? Dalam satu bulan 4 kali datang berkunjung ke Tasik Kenyir. Apa yang menarik sangat tu, bang? Kita kena tahu apa ikan yang kita nak buru. Alah, Aisyah. Apa oi? Anak wak, engkau ni sekali aku tempeling, bau padan muka engkau. Anak arwah Kasim dengan Meriam. Lebih sebiji dah semalam buah saya ni. Alah bang, tak kisahlah saya hitam ke putih ke. Yang saya tahu, abang tetap sayangkan saya kan? Ya. चोरी चुपके चुपके चोरी चुपके Daripada dulu lagi kan aku asyik bagi kasih sayang aja kat orang. Tapi orang tak ambil peduli kepada aku. Ni kalau baik sangat-sangat ni ada benda lah yang dia nak, ada benda lah yang dia buat. Di hatiku bukan berarti ku tak punya rasa untuk menjalin cinta. tak pernah merasa kesepian atau menganggap sebuah coba.
Bersama dengan Datuk Seri Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, kita bercakap tentang hakikat dinamika Negeri Sembilan mutakhir ini, dan kita berhenti tadi sebelum berjeda berkait tentang elemen-elemen keagamaan, dan ada satu slogan atau pendekatan gagasan yang diperkenalkan di bawah pentadbiran Datuk Seri. Saya menangkap itu kerana pada hemat saya ia penting untuk dihuraikan lebih panjang apabila bercakap tentang pendemokrasian masjid. Pada hemat saya itu satu keberanian baru kerana kita tahu keterbukaan itu tidak sentiasa mudah untuk ditangani. Selama mana kita terbuka, maka kita mendedahkan diri kita kepada banyak anasir. Dan ini satu bentuk keberanian yang kalau boleh saya kempenkan harus dicontohi oleh banyak negeri lain. Tetapi ia harus dipandu oleh falsafah-falsafahnya kerana kalau tidak nanti apa yang kita lihat, kebebasan yang tidak terpandu juga akan membawa kepada bahana yang lain. Jadi bagaimana pelaksanaannya dalam konteks Negeri Sembilan yang boleh kita contohi? Alhamdulillah, kita setelah selesai pendemokrasian, kita membuat beberapa perjumpaan dan kita menceritakan apakah hasrat kerajaan negeri bagi mempertabatkan agama Islam di Negeri Sembilan ini. Ya, dan saya selalu katakan bahawa umat Islam itu sendiri yang harus mempertabatkan umat dia sendiri, dan jangan menyalahkan orang lain ataupun menghukum orang lain atas kelemahan kita. Kerana itu saya katakan bahawa institusi masjid itu besar peranannya. Jika tidak digarap dengan betul, dia akan merosakkan umat. Kita hari ini hanya menyalahkan golongan-golongan tertentu, bangsa-bangsa tertentu, agama-agama tertentu, kita persalahkan. Sedangkan kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai instrumen yang besar. Kita sendiri sepatutnya yang berfikir bahawa kelemahan ini adalah kelemahan umat, kelemahan kita mengurus umat, kelemahan kita dalam menangani masalah umat, ini yang harus kita terima. Kalau ini kita boleh terima, kita yakin bahawa umat itu akan boleh diperbaiki, dan memang kita tak boleh capai itu dalam tempoh yang terdekat. Kerana itu kita meletakkan 2024 sebagai masa yang cukup panjang bagi kita memastikan pembangunan umat di Negeri Sembilan itu dapat kita perbaiki, dapat kita martabatkan. Jadi itu yang selalu saya sampaikan, walaupun dia berlainan. Tadi secara terbuka berlainan, kadang-kadang ada fitrahnya berlainan, pemikirannya, fikrahnya berlainan. Jadi apa yang penting bagi kita, apa kehendak yang ingin kita capai. Saya rasa semua ingin mencapai matlamat yang sama, tetapi instrumennya berbeza, tetapi kita nak lihat dan nak sampaikan kepada mereka bahawa inilah kerajaan yang ada pada hari ini, inilah apa yang kita nak lakukan. Jadi mereka faham, dan saya rasa kerana itu saya lihat apabila kita buat pendemokrasian, kita nampak dia dalam keadaan yang harmoni. Datuk Seri, Datuk Seri menggunakan satu lagi istilah yang saya ingin cuplik apabila menyatakan bahawa pembangunan umat, kerana bukan semua ahli politik akan memberikan pendekatan yang umatik. Dia dalam mengenai, kerana kita faham konotasi umat itu bukan hanya orang Islam, tetapi juga terkolong di dalamnya bukan Islam. Bagaimana wawasan umatik itu dicernakan dalam pendekatan pentadbiran Negeri Sembilan ini akan kita tangani seketika nanti, kerana ada pemanggil yang lama menanti dari Pantai Dalam, kata Encik Khairul. Encik Khairul dari Pantai Dalam. Kita berikan ruang. Hello Encik Khairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Khairul, ringkas dan padat bersama Menteri Besar. Silakan. Ya, Datuk Seri. Saya Khairul daripada Pantai Dalam. Saya nak minta komen Datuk Seri berkenaan dengan video yang viral di akhiran tahun baru-baru ini, sebab saya tertarik dengan apa yang Datuk Seri katakan pendemokrasian masjid. Dalam video itu menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim melawat masjid, dan apabila azan Isyak, dia meninggalkan masjid tanpa menunaikan solat Isyak. So, saya minta komen Datuk Seri selaku orang PKR. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Seri sempat menonton, saya tidak ada akses kepada Tapi video. Bagi saya, selalu apa yang saya lihat, Datuk Seri buat solat jamak, kan? Jamak kasar. Kerana bermusafir. Memang kalau daripada Kuala Lumpur, daripada rumah beliau ke rantau, memang dia layak. Jadi tak ada masalah bagi saya. Kita ada kemudahan yang Allah beri kepada kita yang memang telah tersedia. Dia menggunakan dan tak ada masalah. Kenapa ia menjadi masalah? Di sinilah saya kira hikmah di dalam
keterbukaan yang harus ada kerana kita harus melihat persoalan-persoalan ini secara tertib dan juga landasan ilmu yang betul. Kalau tidak, itu yang saya sebutkan tadi, keterbukaan itu akan mudah terbablas, yang tidak ada panduan. Tapi saya bangkitkan soalan yang saya gantung sebelum kita tangani tadi. Pendekatan umatik ini bererti kita memberikan suluhan bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada bukan Islam. Ini meskipun ia semata-mata satu istilah, tapi ia menggambarkan nilai. Kerana bukan semua politikus menggunakan istilah umatik. Begitu. Dalam konteks Negeri Sembilan, 60% Muslim, tetapi kita tidak boleh mensia-siakan 40% lagi yang bukan itu. Betul. Boleh kita kongsikan wawasan? Itu yang saya kata tadi. Tujuan saya adalah untuk memperkasakan umat. Dan kita melihat, dan selalu dalam ucapan saya cakap bahawa bukan saja umat Islam yang harus kita perkasakan, umat yang lain juga harus dilihat, harus ditangani juga, harus diberi perhatian juga. Dan kerana itu saya ingin melihat bahawa kita melihat memperbetulkan dulu umat kita ini dari konsep pemikirannya. Seolah-olah kita tidak ada orang lain. Kemajemukan itu tidak ada. Jadi apabila kita melihat, kita perbetulkan pemikiran kita, dan kita hari ini banyak di kalangan kita hanya suka menghukum. Kita hukum orang tu, walaupun sesama kita hukum. Kerana itu keluar persoalan-persoalan dan kita tidak memahami kenapa puncanya ia berlaku, dan kita hukum bukan saja bukan beragama Islam, tetapi kita hukum orang-orang yang sesama kita pun kita hukum kalau tak berfahaman sama dengan kita. Ini yang menjadi masalah kepada umat kita pada hari ini. Yang kita ingin bina adalah satu umat yang sentiasa menghormati, menghargai, menyantuni. Kerana itu saya cakap bahawa di dalam jawatan kuasa masjid itu juga harus menyantuni umat-umat yang lain. Kalau mereka lihat jiran mereka sakit, tidak kira agama, tidak kira keturunan, mereka juga saya galakkan untuk menziarahi. Dan ini yang saya nak tunjukkan bahawa keindahan Islam itu. Saya nak supaya mereka melihat Islam itu indah dari kacamata mereka. Bukannya satu agama yang suka menghukum, suka melabel. Jadi ini yang merakut-nakutkan rakan-rakan kita, dan saya nak kita duduk dalam keadaan yang harmoni, damai, yang diminta oleh ajaran Islam. Sejajar sekali dengan rahmatan lil alamin. Kerana ia rahmat bagi sekalian alam. Bukan rahmatan lil mukminin faqat. Untuk umat Islam semata-mata. Bersama Menteri Besar Negeri Sembilan, kita berehat seketika, sejurus kembali nanti menangani pelbagai lagi persoalan yang bakal dikemukakan. Kita berjeda seketika. Berdaya nilai intelektual, mentadabbur nilai rahmat. Refleksi diri, sucikan jiwa di lembah ilmu Taman Syurga. Menyemai akhlak luhur, membina masyarakat sejahtera. Forum Perdana, rahmat untuk semua. Jelajah berbasikal terbesar di rantau Asia Tenggara. Petronas Letor di Langkawi, Malaysia 2019. Kini kembali untuk memulakan kayuhannya. 8 hari saingan. Di 8 peringkat perlumbaan. Bakal mencabar kemampuan pelumba dari 22 buah negara. Petronas Letor di Langkawi, Malaysia 2019. Bersama kami sepanjang 6 hingga 13 April 2019 di RTM. Kehidupan dulu susahlah, tak ada macam sekarang senang sikit orang cakap. Tapi kesusahan tu kita kena tanggung lah. Pajak bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, pada warga-warga Makwit yang banyak membantu pajak, alhamdulillah.
Raya yang kaya dengan kandungan antioksidan dan vitamin C, MOA membantu meningkatkan kualiti produk untuk pasaran Eropah dan juga Amerika Syarikat. Wang ni ada ladang lembu. Kalau remaja di luar sana nak tahu lebih lanjut tentang peternakan lembu ini, jom ikut Alif. Minit berbaki bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Anda sedang menyaksikan ini secara langsung dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Saya terus saja tangani persoalan dibangkitkan oleh Encik Asrul Muhammad Saleh di Facebook. Terima kasih kerana menonton, kerana dari awal beliau menyatakan bahawa kita banyak bercakap soal insentif kepada penjawat awam. Bagaimana swasta yang bergaji rendah. Jadi ini orang Negeri Sembilan minat tahu ni. Itu tadi yang awal lagi kita maklumkan bahawa mereka juga mempunyai ruang di mana penjawat awam kita telah maklumkan tadi yang kita katakan type A, type B, type C ini juga untuk pekerja swasta yang mana terbuka dan sebahagian besar mereka berpeluang untuk mendapatkan perumahan tersebut. PPR juga kita sediakan dan itu bukan untuk penjawat awam, itu terbuka. Jadi saya rasa kita juga melihat keperluan-keperluan ini dan kalau di kawasan Nilai kita sedang merancang satu perumahan mampu milik yang akan dibina oleh pihak Yayasan Negeri Sembilan, insya-Allah. Ini terbuka, dan saya rasa ini boleh boleh dilihat pada masa yang terdekat ini akan kita lancarkan insya-Allah. Dan perumahan ini adalah perumahan yang mampu milik yang melibatkan harga 80,000, 250,000 ke bawah dan 400,000 ke bawah, dan ini yang akan kita beri kepada mereka. Kita tidak akan buat lebih daripada 400,000. Bila bercakap soal pembangunan ekonomi ini, bercakap juga tentang safety net, selalu saja akan diberikan suluhan kepada elemen pembangunan wanita, OKU. Pendekatan Negeri Sembilan bagaimana dalam kita hari ini kalau untuk golongan OKU kita telah meletakkan satu peruntukan di mana setiap OKU yang sebelum ini hanya mendapat RM160, kita tambah RM40 menjadi RM200. Dan kita juga telah untuk one off kita bagi kepada ibu-ibu tunggal dalam golongan e-kasih kita sebanyak RM200, insya-Allah akan kita laksanakan pada hari raya menjelang hari raya, insya-Allah. Begitu juga kita telah memperuntukkan 1.6 juta ke program kita panggil PHGen, di mana powerhouse untuk golongan wanita, yang mana untuk melatih mereka, memberikan mereka kemahiran dan kursus-kursus tertentu untuk memperkasakan golongan wanita. Ini yang kita buat dan peruntukan itu kita gunakan untuk membangunkan wanita di seluruh daerah di Negeri Sembilan, insya-Allah. Jadi itu satu pendekatan keusahawanan saya kira, atau bagaimana? Itu tidak, itu untuk memperkasakan. Keusahawanan kita telah peruntukkan sebanyak 3 juta. Kita peruntukkan 3 juta untuk membantu golongan usahawan-usahawan yang ada daripada golongan belia, wanitanya, golongan usahawannya, yang golongan yang kecil-kecil lah, untuk permulaan mereka, untuk mereka yang sedang berniaga, untuk membantu modal sedikit. Kita bukan pinjaman, tetapi kita sebagai satu sokongan kepada peniaga-peniaga usahawan-usahawan di Negeri Sembilan. Namun begitu seperti yang kita lihat terpancar daripada soalan yang ditanyakan juga oleh penonton, apabila mendekati PRK akan mudah saja perdebatan itu sama ada terkeluar daripada konteks atau tidak. Dalam Datuk Seri melihat rantau ini menjelang Hari Rabu ini, bagaimana bacaan Datuk Seri? Ya, kita melihat bahawa rantau sebab dia dah tampir. Saya melihat bahawa sokongan rakyat kepada Kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan ini nampaknya apabila kita terangkan, kita berikan penerangan yang baik kepada mereka,
tentang apa yang telah Kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan ini lakukan. Kita banyak yang kita bagi, bukan saja tadi yang kita cerita tentang golongan yang beragama Islam, tapi yang bukan beragama Islam juga kita telah mengadakan satu program yang itu portfolio baru kepada mereka, iaitu portfolio bukan Islam, ya. Kita letak 1.5 juta untuk menguruskan hal mereka. Untuk menguruskan hal bukan Islam, kita bagi 1.5 juta. Begitu juga dengan sekolah swasta, tahfiz, sekolah persendirian. Jadi ini yang kita bantu mereka. Itu kita peruntukkan 3 juta untuk sekolah-sekolah ini. Dan ini membantu bukan saja golongan orang Islam, bukan Islam. Yang menariknya di rantau ini, golongan ini akan menjadi pengundi, ya. Dan kita lihat 55% itu Melayu, dan 25% itu India, dan selebihnya Cina. Dan ini menunjukkan kepada kita keseimbangan itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa rantau merupakan satu kedua lah kalau ikutkan. Yang pertama itu di Port Dickson, dan alhamdulillah Pakatan Harapan berjaya. Dan hari ini walaupun kita tahu di kubu kuat UMNO sendiri, tapi data-data akhir ini menunjukkan bahawa kita juga mampu menyaingi insya-Allah pada hari Sabtu ini. Cuma saya mengharapkan ramai yang turun mengundi, memastikan bahawa peluang ini digunakan untuk mereka, pastikan mereka keluar mengundi, balik mengundi, dan gunakan peluang ini untuk mereka bersama-sama dengan kerajaan hari ini membangunkan negeri ini. Hampir setahun Pakatan Harapan memimpin dalam konteks Negeri Sembilan ini. Apabila Datuk Seri menoleh ke belakang untuk hampir setahun ini, apakah mungkin learning curve yang terbesar dalam tempoh setahun ini untuk konteks Negeri Sembilan? Ya, kita melihat bahawa kita punya potensi yang besar. Negeri Sembilan punya potensi yang besar. Kita berada di satu kedudukan yang cukup menarik, dan saya rasa bahawa kita mampu bangunkan negeri ini dalam tempoh yang terdekat ini dengan lebih berjaya, dengan sokongan daripada rakyat. Itu yang saya katakan tadi, rakyat harus bersama dengan kita, bersama dengan kerajaan sedia ada, untuk pastikan pembangunan itu dapat kita teruskan. Untuk kita pastikan pembangunan itu dapat dijalankan dengan lebih berskala yang hebat nanti insya-Allah. Ya. Jadi kalau berdasarkan petunjuk ekonomi yang dikongsikan dari awal tadi, peningkatan yang begitu memberangsangkan, saya kira ia harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat akhirnya. Insya-Allah. Kerana kita juga dalam teks kita kata bersih muafakat sejahtera. Bersih itu kita tahu tadi yang ke soalan pertama tadi, integritinya dengan apanya. Muafakatnya yang kita cerita tadi, kita nak muafakat itu bukan saja di kalangan orang Islam, tetapi masyarakat di Negeri Sembilan keseluruhannya, dan kesejahteraan. Apabila kita ada sumber kita, kekayaan kita akan serahkan balik kepada rakyat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan. Terima kasih Datuk Seri kerana kesempatan bersama kami pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang menonton dan yang bertanyakan soalan di Facebook. Komitmen kami, soalan yang tidak sempat diangkat akan diberikan kepada pegawai-pegawai Datuk Seri untuk ditangani, kerana bagusnya di media sosial ni ia kekal di situ, boleh ditangani pada bila masa saja. Dan terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insya-Allah. Assalamualaikum.